Uh, tak ada rasa Ustaz. Tak ada. Okey, kalau tak ada anak pelajar kita je kan? Ya Ustaz. Okey, tak apa. Sebab kalau orang awam ada, Ustaz kena rendahkan sikit skop. Ataupun untuk kita nak bagi semua adalah kan, semua faham, semua jelas. Okey, baik. Kalau semua pelajar kita, Alhamdulillah kita boleh cakap standard bahasa lah ya. Okey, baik. Sebab tu Ustaz tulis bahasa Melayu je ni. Tafhim wa tarqiq ra. Biarlah. Okey, baik. Alhamdulillah setelah diperhatikan lebih kurang 2 3 4 tahun Ustaz bersama dengan College Al-Quran Terengganu, dan setiap tahun kita pegang kelas tasmid kan. Walaupun berbeza pelajar, tapi kesilapan ataupun kekurangan yang Ustaz perhatikan yang jelas antaranya ialah huruf ra. Okay? Huruf ra. Bukan masalah sebut dari sebut ra ni, bukan. Tebal dan juga nipis. Tebal dan juga nipis huruf ra tu. Ya ke Ustaz? Ada ke ra tebal ra nipis? Oh, yang saya tahu tebal je. Tak, barangkali. Ataupun, ada ke nipis? Saya baca tebal semua. Tak. Jadi, benda ni, kadang-kadang kita tak yakin, kita tak jelas. Ataupun kita rasa, sedap mana? Sedap tebal lah apa tinggi ni. Orang baca tebal. Ataupun kadang-kadang kita rasa, sedap nipis lah ni. Sekejap, nak test sekejap. Nipis ni. Tak boleh. Dia bukan masalah nak teka-teka ni. Bila bab ilmu, kita kena pegang molek. Boleh? Jelas agak ni? Okey, baik. Okay, Gi, kalau boleh Ustaz nak tebuk-tebuk je ya. Boleh ke? InsyaAllah. Tapi jangan takut. Jangan tutup kamera, jangan tutup. Amboi. Bila khabar nak tebuk. Tutup. Tak apa Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terus Khawla. Baik, tafkhim wa tarqiqur ra. Sekarang ni kita fokus berkaitan dengan tafkhim. Tafkhim ni apa dia? Yang kita faham. Tebal. Apa maksud tebal? Apa maksud tebal? Saya boleh cover. Yang kita faham lah, apa yang kita telitah lah. Nak tebal, tebal gini tebal. Ni tebal. Dah, nipis ni nipis. Okey, baik. Baik, sebenarnya untuk tajuk tafkhim wa tarqiq ni, dia sebenarnya tajuk besar, tebal dan nipis. Tapi Ustaz kecilkan skop untuk huruf ra sahaja. Kalau kira tebal ni banyak, nipis pun banyak dia punya syarah dia. Tapi Ustaz nak kecil skop, kita ambil huruf ra sahaja. Okey? Okey, baik. Seperti mana yang kita tahu apa yang dimaksudkan dengan tebal. Tebal ni yalah. Mudah nak fahamnya lah. Nak mudah fahamnya gemuk. Tasmin wa taghliz. Taghliz tu tebal. Dah. Apa yang gemuk dengan tebal tu? Mulut kita, ruang rongga mulut. Ingat. Tebal dengan nipis tu, tebal atau nipis sesuatu huruf adalah berkaitan dengan ruang rongga mulut. Gemuk ataupun nipis. Baik. Yang kita tahu huruf ra tu sendiri adalah bila kita sebut ra berbaris di atas, kita kena baca tebal. Betul? Ra. Harfur ra. Ar-ra. Ar-ra'u. Okey, tebal tu kalau sekiranya berbaris di atas. Ar-ra'u. Baik. Nama dalam kad pengenalan dia pun asal-asal dia ar-ra'u. Okey, baik. Tu mudah nak fahamnya. Tafkhim adalah tebal. Ataupun gemuk. Kalau dalam kitab ni lah, kitab Al-Munir fi Ahkamit Tajwid. Baik, seterusnya yang kedua yang kita nak bahaskan lepas ni ialah apa dia? Tarqiq. Tarqiq lepas ni. Tarqiq lepas pada ni. Okey? Kita fokus pada tafkhim sekejap. Baik. Tafkhim dia ada beberapa keadaan untuk kita kena baca tebal.
ada beberapa keadaan untuk kita baca tebal. Ustaz buat kesimpulan, dalam kitab ada 6, kita boleh tengok kat dalam slide tu, dan slide ni boleh saya bawa je, ambil lah. Okey, baik. Yang pertama apa dia? Huruf ra yang berbaris di atas ataupun bagi depan. Mudah yang biasa kita baca. Ra, ru. Tak, ra dengan ru, bagi depan dengan bagi atas ni memang kita kena baca tebal. Contoh apa dia? Banyaklah. Banyak. Tapi Ustaz kena tengok juga sebab bila banyak sangat ni kadang-kadang nak mari. Kena rujuk kat kitab. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna rabbakumur rahman. Wa inna ra. Okay. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Seterusnya contoh yang bagi depan. Ya ayyuhar rusulu. Ya ayyuhar rusulu. Rusulu. Ru. Bagi depan. Tu dipanggil tebal. Okay, kategori tebal. Okay, baik. Lepas ni Ustaz bagi tahu apa tebal ni P. Benda berbeza dia. Baik. Itu yang pertama. Tak. Ra yang berbaris atas dan juga ru yang berbaris di hadapan. Baik. Seterusnya. Ra yang bertanda mati sebelum dia bagi atas atau bagi depan. Tak. Macam biasa je ni. Ni okey lagi ni. Ni yang basic dah ni. Okey, contohnya apa dia? Fasubhanallahi rabbil arshi. 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 Ra. Ar. Okey, tebal. Kalau bagi depan. Contoh. Yursilis samaa. Yursilis samaa. Kena tebal. Okay. InsyaAllah jelas lagi setakat ni kan. Sebab ni biasa je ni. Ni biasa je ni. Ini insyaAllah barangkali jarang-jaranglah berlaku kesalahan ataupun kesilapan yang akan datang ni. Okay, baik. Yang ketiga. Apa dia? Idza waqa'at sakinatan ba'da kasrin. Baik. Ni yang mana? Kejap. Kita ambil yang bawah dulu. Okay. Ra yang sebelumnya tanda mati, sukun, dan sebelum tu berbaris di atas atau berbaris di hadapan. Ini biasa lagi. Tak, ni pun basic juga. Contohnya apa dia? Ghairi. Tapi untuk wakaf, ghai. Kita jangan sebut berkaitan dengan wakaf. Tapi sekarang ni kita nak fokus kepada yang tafkhim. Kejap. Berkaitan dengan ra yang sebelumnya. Khawlah, cuba tengok dia ada contoh sebenarnya. Bawah lagi. Next slide. Okay, ini terkait atas lagi. No. Okay tu, contoh tafkhim. Okay, contoh tafkhim. Okay. Okay, ni contoh dia. Wal fajr. Yang ketiga tadi tu. Betul? Ra yang sebelumnya bertanda sukun, sebelum dia fathah ataupun dhammah. Kat sini wal fajr. Contohnya apa dia? Wal fajr kat sini berbaris di atas. Tebal ke nipih? Tebal. Walaupun huruf ra tu bagi bawah. Okay? Macam biasa je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal wathr. Semua tebal. Okay? Tapi kadang-kadang ramai je yang macam ni ataupun baca biasa. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal wathr. Tak tahu dia punya apa nama? Status dia tu. Tak tahu status. Nah, kadang-kadang bahaya juga. Jadi kita kena jelas. Benda tu adalah tebal. Baik.
Seterusnya, tengok yang atas balik tadi. Okey. Seterusnya, ra. Sebelumnya waw. Ke macam mana ni ya? Kejap. Ru, kafaru. Okey, tak apa yang tu. Wa mimma razaqnahum. Okey, tak apa. Kita ambil yang seterusnya. Sebelum ra mati, sorry, ra yang bertanda sukun, sebelumnya hamzah wasal. Okay, contohnya banyak. Ha? Contohnya banyak. Antaranya yang kat sini, irji'i, irji'i. Kaedah asal, sebelum ra yang berbaris di bawah, kena nipis. Akan tetapi, hamzah wasal ni ialah hamzah yang mendatang. Dia bukannya hamzah asli. Dia hamzah wasal. Bila hamzah wasal, bukannya asal dia hamzah tu berbaris di bawah. Tidak. Okay? Asal dia raja'a kan. Jadi hamzah tu adalah bukannya asal kalimah. Bukan. Jadi kat sini, kita kena tebalkan dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lagi contoh. Amirtabu. Amirtabu. Biasa orang baca nipis. Amirtabu. Amirtabu. Sebab dia tengok sebelum. Sebelum. Dia itu bayi bawah. Bila bayi bawah, memang kaedah asal begitu. Tapi, bila kita nampak ada hamzah wasal, dia akan jadi tebal. Lagi contoh. Rabbi ruji'un. Rabbi ruji'un. Biasa je orang baca Rabbi rji'un. Ramai je macam nipis. Antaranya lagi. Aku baru buka dah tak وقل رب اغفر وارحمهما وارحمهما وارحم tebal. Tak. Antaranya lagi. الذي ارتضى الذي ارتضى. Tak. لمن ارتضى tebal. Ramai je yang baca nipis. لمن ارتضى. Amir tabu. Okay, jelas insyaAllah. Dia kena rujuk kitab. Kalau nak sedap, kena rujuk kitab. Sebab satu lagi, memanglah dalam kelas kita belajar teori ataupun ilmu tajwid, kita barangkali tak nampak mana. Ataupun nampaklah masa tu, kalimah-kalimah yang tertentu. Tapi bila kita nak baca Quran, dah ingat dah. Dah mahiri dah. Tak. Sebab tu kita kena faham. Kita kena faham. Oh, bila hamzah wasal kena tebal rupanya. Patutlah. Tak. Kalau kita nak tahu ataupun kita jarang-jarang kita cara bab-bab ni, bila orang tanya, ni tebal ke nipis ya? Tak. Ni tebal ke nipis? Amir tabu ni, amir tabu. Ni nipis ni. Kan bagi bawah tu sebelum dia. Jangan. Okay. Bukannya semua baris bawah, dia kena baca tebal. Ada sebab-sebab yang tertentu dia kena baca tebal. Baik. Dan yang seterusnya ialah Inna rabbaka labil mirsad. Okay, ni contoh dia. Okay, ra sukun sebelumnya berbaris di bawah. Okay, bayi bawah. Sebelum ra bayi bawah, nipis lalu. Fil. Akan tetapi, dia kata, tapi pula ada syarat dia. Selepas dia, kalaulah sekiranya ada huruf isti'la, khussa, dagtin, qidh, kita kena baca tebal. Tak. Contoh dia apa dia? Banyaklah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mana kat sini contoh? Inna rabbaka labil mirsad. Okay. Mim, ra, bayi bawah. Mir. Betul lah. Tapi bila huruf tebal atau huruf isti'ala selepasnya, kena baca tebal. Labil mirsad. 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 Banyak lagi contoh. Wa irsada qirtasin. Ini siapa yang ngapa dah atau siapa yang dah lalu, dia akan jadi lebih mudah. InsyaAllah. Sebab kita dah nampak dah. Tebal punya situ. Tak. Kalau dulu kita nak baca, bila kita baca, sama je ni. Kirtas ke kirtas ni ya.
Tebal ke nipis, atas kita lah, atas dak kita. Okay, bila kita tahu gini, dia kena tebal. Sebab apa? Sebab selepas huruf ra mati itu ada huruf isti'ala. Tebal lalu dan berbaris di atas. Apa lagi? Firqatin. Firqah, kalau kita mama nipis, Fir'auna sebelum ni tak? Kalau lah sekiranya nipis. Bila tebal, sebab apa kena tebal? Sebab selepas ra tu ada huruf isti'ala. Kena tebal dulu. Okey. Firqah, kirtas, mirsad, semua tu dia tebal. Okey. Selesai tu ya, insyaAllah. Okey, selesai. Cuma tafsir saya tak pasti ni. Ni contoh yang mana ni? Yang ketiga belah kanan sekali tu. Betul dah tadi? Khawlah. Ni. Ra sebelum dia wow. Mana ni contoh dia? Tak ada kat sini. Sebab tempat tu cukup. Dia ingat dah apa contoh dia. ada Syami, Ustaz Syami, Ustaz Khawlah. Cuba tengok dia punya kaedah dia. Kalau Syakur, Ustaz. Syakur. Syakur. Sebelum dia ada waw. Syakur. Okey. Sahih. Sebelum ra ada huruf waw tak? Dan biasanya dia punya sinonimnya bila waw dia berbaris di hadapan sebelumnya lagi. Syaku, ku, huruf kaf berbaris di hadapan. Dan lepas pada tu ada waw. Dan lepas tu huruf ra mati. Syakur ataupun syakurun. Boleh je mana-mana. Yang penting sebelum dia itu huruf waw. Syakur. Betul. Kejap ada je contoh ni. Hasyara. An-nar. Contohnya lagi. An-nar. Tak? Okey, betul. Sinonim dengan alif adalah fathah. Berbaris di atas. Sinonim dengan waw sebelumnya berbaris di hadapan. Al-dhammah. Okey? Ini biasalah. Ini pun basic juga. Tak ada apa. Yang penting selepas huruf ra mati sebelumnya berbaris di bawah. Fir. Okey, comel lah. Macam nipis. Tetapi selepas di huruf isti'ala kena tebal. Firqah, mirsad, kirtas. Okey, yang itulah yang biasa kesilapan yang berlaku dan juga hamzah wasal sebelumnya. Amir tabu irji'u liman irtada. Okey. Okay, alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan jelas berkaitan dengan tafkhim. Seterusnya tarqiqur ra. Baik. Nipis ni apa dia? Kita kena nipis, kecek mulut. Ruang rongga mulut. Atau nak mudah faham kita senyum. Kita terik sikit. Supaya nipis dalam tu. Ruang rongga mulut tu supaya nipis, kita kena tarik mulut kita. Okey, nipis. Baik. Jom kita tengok kaedah sikit. Ra yang berbaris di bawah sahaja yang kena baca nipis. Ri. Tak. Contoh wal fajri walayalin ashr. Baik. Contohnya lagi wa ukhidhu min makanin qarib. Baik. Seterusnya huruf ra yang bersabdu. Contoh mirri, birri. Tak. Birri wattaqwa. Sama je. Tetap di baris bawah. Okey, jelas lagi setakat ni tak ada apa. Kita nak ambil yang hak yang pelik-pelik ni. Okey, apa lagi contohnya? Ra mati yang sebelumnya berbaris di bawah. Contoh Fir'auna.
min ali fir'auna, min ali fir'auna. Ada miryatin al-firdausi. Baik. Kalau ni tak ada masalah lagi. Tak, kita tahu dah. Kalau lah sekiranya huruf ra mati sebelumnya baris bawah, terus nipis. Okey? Baik. Selesai atas tu. Bawah ni. Okey. Bawah ni perhati molek. Sekiranya huruf ra yang sebelum dia huruf ya mati, sebelum dia pula berbaris di bawah. Dan memang sinonimnya huruf ya, sinonimnya dengan baris bawah. Akan tetapi ada juga huruf ya yang sebelum dia berbaris atas, kita kena nipis juga. Okey, contoh apa dia? Contoh yang baris bawah. Inna Allah alimun khabir. Khabir. Okey, itu biasa. Okey. Sekarang ni kalau yang berbaris di atas, sebelum ra mati, ada huruf ya mati, sebelum dia baris atas. Contoh. Khair, nipis. Khair, nipis. Okey? Benda ni kadang-kadang khair. Oi, yakin. Bagus dah yakin tu. Tapi salah. Tak? Sebab apa? Barangkali sebab dia ingat baris atas tu yang memberi panduan supaya dia tu jadi tebal. Akan tetapi tidak. Mengikut kaedah ra mati yang sebelumnya ada ya mati dan berbaris di atas, dia kena nipis. Khair. Ghair. Bair. Wa ni'man nasir. Okey, itu yang baris atas. Baris bawah. Sir. Satu lagi. La dhair. Dha baris atas. Ya tanda mati. Ya mati. Ra bila kita wakaf kita akan jadi mati. La dhair. Okey, beres. Selesai yang tu insya-Allah. Okey. Dan yang terakhir untuk tarqiqur ra, apa dia? Sebelum ra ada tanda sukun. Huruf apa-apa yang bertanda sukun dan sebelumnya berbaris di bawah. Apa dia contoh tengok? Khawlah. Allamakumus sihr. Okey. Ni pun sama. Ramai je yang baca allamakumus sihr. Yakin. Bagus dah. Barangkali sebab huruf ra tu tebal. Baris atas. Tapi tidak. Mengikut kaedah, dia tak boleh nak pegang huruf ra tu. Dia kena tengok sebelum huruf ra mati. Banyak kali dah kalau kelas ustaz, sama ustaz bagi tahu dan juga peringat sama. Huruf ra tebal dengan nipis ni, yang jadi masalah biasanya bukannya huruf ra tu sendiri. Dia kena tengok sebelum atau selepas dia. Okay, nak pegang tu kena tengok sebelum dan juga selepas huruf ra tu. Tapi ghalibnya hak yang sebelum lah. Hak yang selepas tu pada huruf isti'ala saja. Baik. Contoh apa tadi? Allamakumus sihr. Ada lagi yang juz satu tu apa? Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sama juga. Ada kalau nak berhenti situ. Okey, baik. Okey, alhamdulillah selesai insya-Allah. Yang ni okey lagi. Okey, seterusnya. Okey. Hal inilah barangkali orang jadi selibah. Sebab ada dua-dua dan dia diharuskan. Wajhain dipanggil. Ada dua wajah. Boleh baca tebal, boleh baca nipis. Boleh baca tebal dan juga boleh baca nipis. Diharuskan kedua-duanya. Akan tetapi, okey. Akan tetapi antum kena tahu ada di sana yang aula dan juga aqdam, yang mana lebih diaulakan. Tapi apa nama, ala kulli hal kedua-duanya tak salah. Nak baca tebal ke nak baca nipis ke boleh dah ke.
Ni untuk riwayat Hafs lah ni. Okey. Antara yang kalimah. Yang pertama adalah kalimah Misra. Kalimah Misra. Okey. Nak baca tebal ke nak baca nipis? Baca? Betul. Okey lagi? Betul juga. Dua-dua betul. Dua-dua boleh dibaca tebal ataupun nipis. Okey. Misra insyaallah. Tapi untuk wasal ataupun sambung tak ada masalah. Dia membahaskan berkaitan dengan kalimah indal waqfi. Ketika wakah. Tak? Ketika wakah lah biasa masalahnya. Ataupun yang kita dah boleh nak pegang molek tu. Baik, Misr ataupun Misr. Dua-dua boleh. Tapi yang lebih aula adalah tebal. Okay. At-tafkhimu aula. Lagi kalimah al-qintur. Al-qintur. Dua-dua boleh. Ain al-qintur. Ain al-qintur. Dua-dua boleh. Tapi yang mana lebih aula? Al-qintur. Al-qintur. At-tarqiqu aula. Yang ni kena rujuk kita. Tapi tak ada masalah. Ustaz baca tebal kat sini. Sebab dua-dua boleh. Dalam kita beramah pun beramah tebal. Qintur. Sebab lebih mudah. Kalau nak tarik, susah sikit. Qintur. Susah sikit. Tapi kalau tebal lebih mudah. Jadi Ustaz pegang tebal. Tapi dalam kitab bagi tahu at-tarqiqu aula. Nipis lebih aula sebenarnya. Banyak dalam kitab Hidayatul Qari, Nihayatul Qaul Al-Mufid, Ahkamut Tilawatil Quran, Ghayatul Murid, boleh tengok, boleh rujuk kitab. Okey. Tapi yang penting kita nak tahu dia ni tebal ke nipis. Dua-dua boleh. Okey. Seterusnya kalimah apa dia? Asr. Asr. Yasr. 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 Dua-dua boleh. Dan surah Al-Fajr pun ada. Jadi kena boleh perhatikanlah. Kalimah ni je dia kalau dalam kitab dia bagi kalimah-kalimah yang diistithnakan ataupun dikecualikan. Dia boleh wajhain. Ada sebab-sebab dia. Kalau tengok kitab panjanglah syarahnya apa yang menyebabkan dia tu dia boleh baca dua wajah. Tengok atas asal kalimah dia asri asal dia. Ada ya yang dihadzafkan. Patutlah. Ini berkaitan dengan lughah pula. Tapi nak ceritanya ada dua wajah dan ulama memberi keharusan kepada kita untuk membaca dua wajah. Sebab ada ulama yang berat kepada tebal, ada yang berat kepada nipis. Tak apa, yang tu tak ada masalah. Jadi ulama dah buat khulasah dah. Rupanya boleh baca dua wajah. Baik, seterusnya kalimah wa nuzur. Okay. Sebab apa? Kalau kira kalimah ra tu bagi bawah. Wa nuzuri. Tak? Ketika wakaf je. Yang jadi sedikit masalah. Yang ni tak ada masalah lagi. Okey, firqin. Nak baca tebal ke nipis? Ada ayat dia. Min kulli firqatin. Min kulli firqatin. Min kulli firqatin. Dua-dua boleh dibaca. Tebal boleh, nipis pun boleh. Tak. Firqin mana ula? Firqin mana? Firqin nipis aula. Firqin. Masya Allah, boleh tengok, boleh cek kitab. Tapi nak ceritanya dua-dua boleh. Kita cakap berkaitan dengan yang mana aula. Tapi kedua-duanya diharuskan. Okey, jelas insya-Allah. Okey. Okey, tak ada lah. Kalimah tu lah. Yang kalimah-kalimah yang unik ni adalah kalimah ni je. Misra,
al-qitri, asra ataupun yasri, firqin wa nuduri. Okay. Dalam kitab ada. Baik, ada satu lagi. Ar-ra as-sakinah qablaha sakin ghairu hasinun wa qablahu kasr. Okey. Mumal dia panggil. Ar-ra allati ba'daha harfu mumal. Baik. Ada satu kalimah, satu perkataan yang unik, iaitu kalimah majreha. Ra tu tebal ke nipis? Okey. Tebal ke nipis kalau orang tanya lah. Jadi sebab kita ni ahli Quran dah, kalau orang tanya, saya ni nak baca tebal ke nipis sebenarnya ni? Rasalah, main rasa bawah rasa jadi. Kita kena yakin. Jawapan dia kena nipis. Muraqqaqah bisa babin imalah. Dia huruf majreha ni dia di antara bayi atas dengan bayi bawah. Sebab tu jadi tengah. Tapi ulama menisbahkan nama dia adalah nipis. Majreha wa qala rukabu wa qala. Okey, itu tebal. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ومر tebal. Re atau dipanggil muraqqaqah juga. Bisa babin imalah. Kalau tanya nama lah, hukum. Tak apalah, saya pun tak pasti juga nama dia. Nama hukum ni tebal ke nipis. Tapi saya tahulah cara baca dia. Tak apa dah. Boleh khabar. Ini kalimah yang diistithna, kalimah khusus untuk riwayat Hafs. Okey. Jadi boleh khabar. Boleh bagi tahu kepada makcik yang tanya tu. Dia ni dibaca pelik sikit nanti. Okey, dia kena baca tengah-tengah di antara bayi atas dan juga bayi bawah. Ra bukan, ri pun bukan. Re. Wish, masya-Allah memang re betul ni kalimah ni. Okey. Jadi boleh khabar gitu. Okey, tak ada dah? Okey. Habis berkaitan dengan tafkhim wa tarki qurra. Laju-laju kita baca. 5 dah ada masa. Okey, baik. Nota sikit Nota ni saya sembang je lah. Okey, baik. Untuk tebal dan juga nipis, kadang-kadang orang tukar juga. Tebal ni guana, nipis ni guana. Mudah nak fahamnya, tebal ni kita ke depan. Nipis kita tarik ke belakang. Tak. Tapi benda ni kita tahu teori kadang-kadang. Bila buat, bila baca kadang-kadang tak betul juga. Tak. Okey, jadi mudahnya kita nak pegangan ataupun kita nak pegang macam mana? Ra kalau bagi atas dengan bagi depan ke mana? Ra, ru. Okey, ke depan. Okey, cuba bagi bawah. Ri. Okey, tu pegangan dia. Ra dengan ru bagi depan, tebal. Ri bagi bawah, dia jadi nipis. Tu saja. Okey, baik. Jadi yang banyak-banyak kita carah tadi tu, kalau tebal ke depan, kalau nipis kita tarik ataupun mudah nak fahamnya senyum. Kita kena pipih mulut kita. Pipih ataupun bahasa Indonesianya tipis ataupun nipis, boleh belaka. Yang mudah kita faham lah. Cuma tak guru start dulu, set kapung juga. Dia kapung pipih, kena pipih mulut. Pipih ni barangkali untuk nipis lah kan. Khabir. Khair. Apa lagi? Qarib. Okey, jadi begitulah yang secara ringkasnya, tak ringkas jugalah. Sebenarnya kena pegang je. Dia benda-benda gini ni kena pegang. Yang lebih lagi kena praktik. Kena amali tu. Masa amali tu kena betul. Cari kalimah-kalimah yang pelik-pelik. Itulah yang menjadi biasanya kesilapan. Yang lain tu insya-Allah boleh pegang. Okey. Jangan ada yang bila kita baca kita rasa ragu-ragu.
Bila kita baca ragu-ragu, kita rasa tebal ni. Ataupun kita rasa nipis ni. Bila rasa je kena rujuk lalu. Barangkali waktu lah yang menjadi, yang menjadi kesilapan kepada kita tu. Kalau yakin tak ada masalah dah. Khabir, ri, waktu je lah. Khair, okey, waktu tak apa lagi. Tapi bila mari-mari kalimah-kalimah yang tertentu, ni tebal nipis. Baik rujuk. Jangan buat bijak, main teka-teka. Okey, itu je buah dia. Alhamdulillah, wallahu ta'ala a'lam. Sedang molek. Jadi Ustaz boleh bukalah kepada mana-mana nak tanya ataupun nak tegur. Ustaz ya dah Ustaz rasa macam salah je Ustaz khabar dia. Tak apa, boleh. Ahlan wa sahlan. Dah. Kita boleh muzakarah, boleh berkongsi. Okey, boleh buka soalan pada mana-mana yang nak tanya. Alhamdulillah. Memandangkan masa tinggal beberapa minit lagi, mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin bertanyakan soalan. Anda boleh buka voice ataupun cek lah di ruangan komen. Tanya direct je. Jangan malu-malu. Barangkali dengan persoalan antum itu dapat orang lain ambil manfaat. So jangan malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya. Sila. Kalau macam bismillah tu Kang, perkataan Ar-Rahman tu kena muncul mulut ke tak? Okey, sebenarnya mucung ngedok ni sebenarnya tak mucung. Okey, kena faham boleh Tebal dengan nipis ni tebal lah biasanya. Kita fokus kepada huruf tebal, huruf ra tebal. Ra tebal ni kalau cakap dengan orang Arab, dia marah kalau mucung sebenarnya. Ar-ra, sebab mucung ni hanya huruf waw katanya. Tapi kita orang Melayu ni nak mudah faham macam mucung. Ra, kan mucung kita baca. Tapi kalau nak cakap dengan ahli ilm ataupun ahli takhasus, sebenarnya ra ni dia taklah mucung. Tebal tu bermakna memenuhi ruang rongga mulut. Itu saja. Sebab tu kalau orang Arab yang pure kalau dengar ar-ra, tak mucung mulut dia. Tapi kita dengar tu macam mucung. Ataupun kita dengar tu dia punya tebal itu masya-Allah tebal molek. Ia macam stalker gitu. Jadi kalau Mujahidah tanya dia kena mucung nak ambil hak mana? Kalau Mujahidah boleh atau mampu untuk buat tak mucung tapi tebal, itu yang terbaik. Tapi kalau kita baca mucung Bismillahirrahmanirrahim, jangan buat. Kalau itulah yang mudah kita nak baca, tak apa. Kita ni bukan sahibul lughah. Tapi kalaulah kita mampu untuk buat baca dalam keadaan tak mucung tapi tebal, itu yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tapi janganlah kita mucung sangat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekadar untuk kita nak mengeluarkan bunyi yang baik. Boleh Ustaz Mujahidah? Boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, ada lagi? Boleh tanya lagi. Ada 2 soalan lagi, boleh? 9.52. Ustaz pukul 10 ni ada janji pula dengan untuk modul. Subhanallah. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, Ustaz, saya nak tanya, nak confirm pasal majreha tadi Kang. Majreha cara bacaan dia imalah. Okey. Jadi tak ada nama khusus lah untuk ra dia tu baca nipis atau tebal. Kayaknya kita bagi cara bacaan nipis je, tak ada macam
Apa nama dia? You nak duduk lah bawah hukum raw yang tarkik tafkhim tu ke kan Ustaz? Tak. Kalau dalam kitab dia bagi tahu ni kalimah khusus pula ni. Kalimah khusus dia panggil mumal. Mumal ni nama dia, istilah dia imalah. Dia duduk di bawah tajuk nipis. Kan? Tafkhim dengan tarkik. Sebab tu kita kabar di bawah lepas tarkik tadi. Yang nipis, lepas tu dia ada pula satu yang khusus dia saja. Dia saja. Jadi tak adalah tafkhim ataupun dia dua wajah, tidak. Dia tak boleh baca dua wajah. Dan dia tu dipanggil nipis. Majriha. Wallahu alam. Jelas Zaza? Jelas Ustaz, terima kasih. Sama. Okey, tanya je. Sebenarnya kalau untuk tajuk tafkhim dengan tarkik ni ada lagi huruf lam. Cumanya kalau lam dia tak panggil tafkhimul lam, dia panggil taghlizul lam. Taghliz pun sama. Sebab tu kalimah Allah tebal ke nipis? Kalimah Allah tebal ke nipis? Siapa nak jawab? Betul. Jangan jawab betul dah. Tebal. Tapi asal kalimah lam, cuba sebut la bagi atas. La, li, lu, nipis. Nak? Huruf lam, huruf istifal. Tapi ada di sana huruf lam yang dibaca tebal. Dipanggil taghlizul lam. Taghliz al-lam. Apa maksud taghliz? Tebal juga. Gemuk. Lepas tu kita baca kalimah Allah. Allah. Allahu. Allahu. Bismillah. Nipis, tak ada masalah. Kalimah Allah ni. Fallahu khairun hafidha. Fallahu. Kan tebal kan? Macam mana tebal? Dalam ruang rongga mulut kita tu memang tebal. Dia bulat dalam. Allah. Tapi ada je yang baca nipis. Macam Pakistan, India ni susah sikit nak sebut gitu. Allah jadi nipis. Tak? Jadi kita kena tahu kalimah Allah lafzul jalalah ni tebal. Okey. Ada lagi. Kalau nak cakap berkaitan dengan tafkhim dengan tarkik ni. Tapi Ustaz nak fokus yang raw je lah hari ininya. Dalam tu selingan je lah. Okey. Apa lagi? Ada lagi masa 5 minit. Jangan rugikan masa. Ustaz, Lam. Ya, sila. Alah Ustaz cakap pasal bab lam ni kan Ustaz. Kalau macam kita nak betulkan bacaan orang, macam kalau biasa orang sebut yang Allah tu kan, yang macam sebut lam tu bunyi wa tu. Macam mana Ustaz nak betulkan bacaan kalau ngajar budak-budak kan? Kalau budak-budak dia susah sikit, biasa sebut wa gitu. Betul. Dok orang lain Ustaz dulu pernah jadi budak sekejap. Memang kita sebut Allah. Pahala ni rasanya ada. Allah. Jadi apa? Allah. Untuk Allah. Tapi sebab Allah kita lebih mudah. Allah. Salah sekarang. Allah. Tu asal Allah tu. Okey, baik. Jadi untuk nak betul dia, kita kena biasanya Ustaz nak kabarnya sebut lam. Al. Kita cuba buat bulat sikit. Allah. Memang ada. Ada memang Ustaz. Bismillah. Kita sebut Allah dengan molek. Tapi ya itu Allah alam. Ayat apa itu? Bila dibaca tak boleh. Jadi kita kabar dia cuba latih lah. Memang kena latih. Allah. Dia kena bagi gelembung sikit dalam mulut tu. Kalau nipis tak jadi. Dia kepeh. Kalau kepeh tak jadi. Nah, wallah alam memang nak kabar tu kena depan-depan sebab tengok atas keadaan juga orang tu. Kalau memang sebut Allah saja, tu kena betul A dulu. Kalau Allah lah. Nak
Fawahu. Salah lah. Kita kena sebut dulu a. Kita sebut a dulu. Lepas tu lam. Al. Sebut gitu. Al biar jetak. Al. 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 Dalang tu. Sebab barang dalang ni kita tak boleh nak ejah. Tak boleh nak jolok. Cuma yang kena kabur ke dia, biar dalang tu macam gelembung. Au. Au. Tapi lam kena jetak. Al. 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 Tu latih. Allah. Allahu. Wallahu alam. Bagus soalan tu Susah juga Susah lah. Betul lah. Nak ajar budak-budak lah yang biasanya menjadi sedikit rumit. Nak budak kampung pula. Allah. Allah. Kita pun Allah. Belah Terengganu lah Siti Sarah. Kalau belah Kedah saya tak tahu. Maka dia semua betul insya-Allah. Okay. Satu soalan lagi last. Siapa-siapa nak tanya? Boleh insya-Allah. Sebelum lagi jamu Ustaz Rashid. Ustaz Rashid nikah ini. Alhamdulillah. Okay, last. Ada nak tanya Ustaz Syahmi, Ustaz Safwan ke, Ustaz Hafiz ada tu nampak tu. Siapa lagi? Masya Allah, Ustazah Anggul Kahirah pun ada Atirah Malik, Atika Uni Daus, Fasihah Hafiz, Hafizul Hakim. Allah, Ustaz Hafizul Hakim pun ada Masya Allah. Ustaz Hafizul Hakim okey ke tu? Kita kalau ahli Qurra ada sekali, kita jadi segan selalu lah ya. Tapi tak apa. Apa-apa ataupun mana-mana yang kita boleh kongsi, kita kongsi. Jangan takut, jangan bimbang. Yang penting yakin dengan ilmu tu. Tak? Masalah reka. Ustaz, walaupun kita cakap, kita buat kadang-kadang mudah nak faham, nak bagi faham ke orang, kita bagi buah-buah kilah je. Sebab nak syarah panjang, dah faham lagi. Nak faham dengan lebih detail, dengan lebih jelas tu memang kena guna kitab. Ustaz pada ni rujuk kitab. Tak? Walaupun kita cakap tu tak boleh. Kita kena khabar mudah nak faham tak? Sebelum ra bagi atas bagi depan tebal. Sebelum ra bagi bawah nipis ataupun ru'ya. Tu je. Yang basicnya. Lepas tu saya pesan tu je. Sebab yang istithna ataupun yang pengecualian tu dia kena duduk depan. Duduk khusus. Duduk khusus cakap banyak tak apa. Tak? Kalau kita nak khabar sebelum dia tu kena kalau berbaris di bawah asal ni nipis. Tapi lepas tu huruf isti'la. Isti'la hak mana? Nak ngapa huruf isti'la ataupun sahadah. Nak kalau nak khabar macam makcik ke budak. Susah. Kalau isti'la kenapa pula Ustaz Kenapa? Isti'la macam cekelak je. Tak kira. Tapi nak balik ke bagi faham tu kita kena duduk rujuk kitab. Tapi untuk nak khabar segera tak nak pakai segera, pakai yang mudah tu je, berbakilah tu je. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang perkongsian pada pagi ini bolehlah kita pegang, kita beramal teguh. Boleh beramal. Walaupun kita tahu semua dah beramal dah. Tapi ada kadang-kadang di sana yang kita salah ataupun kita nak teka-teka, buang. Benda-benda gitu tu buang. Okey? Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan atau carangan boleh maklum mesej pesan kepada Ustaz. Mungkin ada silap ke dan sebagainya, boleh khabar. Tak ada masalah. Kita semua hamba Allah yang sentiasa belajar. Okey? Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diridai Allah dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, kita tawakuf majlis kita pada pagi ini dengan baca doa dulu dan saya serah kepada majlis pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن
وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Boleh ambil gambar je. Boleh? Puan. Boleh on kamera belaka. Nak gambar. Betul. Mana ada kekuatan untuk nak buka kamera tu, sila buka. Kadang-kadang ada diberi kekuatan tapi tidak diberi taufik. Tak boleh juga. Okey, boleh. Mana-mana yang yang diberi taufik. Okey. Dengar senyum ni. Boleh? Okey boleh. Sekira 1, 2, 3. Okey senyum. Okey. Okey Syamil. Comel. Comel sama semua. Okey baik. Wallahualam. Panjang kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sabar jap. Jangan tunggu lagi nak bagi link kehadiran. Sebelum Rubik isi dulu tekan dulu link tu.